Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diaiha bi yaqi azamati zatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Nabil Karim wa alihi wa sabil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka al-alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan sadiqan wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma hafaz qulubana wa hafaz quluba auladana wa abna'ana wa zurriyatana kama hafazta qulubal muttaqin waj'alna waj'alhum minas salihin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa ighfir lahum warhamna warhamhum wasahih ajsadana wa ajsadahum wa qdi hajatana wa hajatahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Sampai mana tu? Muka surat berapa? 50. Betul Karamah bagi orang yang bersemayang. Betul? Jadi dengar baik-baik. Awak dah semayang, tapi Tuhan janji bagi orang yang semayang itu ada kemuliaan dia, ada karamah. Karamah ni satu sifat yang Allah Ta'ala letakkan dalam hati kita. Ini satu sifat kemuliaan. 3 kemuliaan yang ada pada orang yang bersemayang dengan sempurna. Kita insyaAllah dah sempurna semayang, kerana kita dah belajar. Orang yang nak semayang menyempurnakan 12 perkara, luar 6, dalam 6. Betul? Betul tak ni? Dah belajar marin. Dah sempurnakan rukun dia dengan betul, sempurnakan sunat ab'ad dan sempurnakan sunat hayat. Jangan tinggal. Jadi insya-Allah mudah-mudahan semayang yang macam itu diterima oleh Allah, dan juga Allah membalas dengan beberapa karamah bagi orang yang sembahyang. Jadi awak dah semayang kan? Dah semayang belum? Jumpa tak karamah tu pada awak? Saya nak tanya, jumpa tak? Mesti dah ada punya. Pasal kita tak belajar, jadi tak kenal karamah tu. Faham? Benda dah ada. Macam kita lah, ada bini, tapi tak kenal. Masa nikah mari pakai purdah, lepas tu tak kenal bini kita. Contohlah, tapi dah ada. Jadi perkara tak kenal buat saja je lah. Walaupun duduk dalam rumah kita, kita tak ambil peduli, tak beri tanggungjawab dan sebagainya. Pasal tak kenal, tak cinta. Begitu juga dengan karamah ni. Kalau kita kenal karamah ni dah ada pada kita, memang kita cukup syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu saya tanya awak, dah semayang banyak tahun, yang dah semayang banyak tahun, jumpa tak karamah dia? Ini Allah janji setiap orang yang semayang mesti ada karamah. Karamah ni maknanya satu makhluk yang Allah Ta'ala wujud dalam hati kita, ianya merupakan satu kemuliaan. Itu nama karamah. Kata orang Melayu keramat. Orang tu ada keramat lah. Keramat ni kemuliaan. Karamah ni kemuliaan. Faham tak ni? Cakap betul-betul ni. Kalau tak faham saya tak sambung.
Jadi karamah ni kemuliaan yang Allah letakkan dalam hati seseorang, ianya boleh menyuruh kebaikan, menegah mungkar. Itu karamah. Jadi kita tengok, karamah ni tak pernah suruh kita buat benda yang tak baik. Dia menyuruh buat benda yang baik dan menegah benda yang tak baik. Kalau dia itu duduk dalam hati kita. Ni bagi orang yang semayang. Sebab tu kita tengok kalau orang yang tak semayang, baik tak baik sama je dia. Betul tak? Betul. Saya tanya awak ni orang semayang berani tak ikut laki orang? Tak berani. Kalau orang tak semayang, tak kira laki siapa, jadi jantan ada duit ikut. Itu orang tak semayang. Atau semayang dia tak sempurna. Pasal dia tak ada karamah. Kalau ada karamah, karamah dia kata jangan. Berfikir, ini kita nak tengok ni. Itu karamah. Nampak tak tu? Ada tak pada awak sekarang benda macam tu? Ada tak? Kalau kita nak lawan laki kita, tak sangat nak tengok-tengok orang laki, aku ni semayang. Itu karamah tu. Karamah kata kita kau ni semayang. Itu karamah tu nama dia, kemuliaan. Yang tak suka kita buat salah. Ada faham tak? Faham? Contoh kita isyak tertidur, kejap jaga, tak boleh tidur selagi belum sembahyang isyak. Betul tak? Itu karamah tu. Itu karamah tu dah ada tu sebenarnya. Itu nama dia karamah. Contoh yang jelas lagi, kita pergi rombongan. Nama ramai macam ni, dah sampai waktu asar dan nak habis dah pukul 5 ni. Bas tak berhenti tempat semua. Orang yang ada karamah tu tegur dia. Kata dia. Tu karamah tu. Berhentilah, kita ni dah asar dan nak habis semayang, gini. Itu karamah bagi orang yang semayang. Faham tak? Dia tak suka tinggal semayang. Bangun satu orang, alah sibuk sangat kita, kan boleh qada. Itu orang tu tak ada karamah. Kami semayang juga, kata dia. Mana kebayang tapi tak ada karamah. Faham tak ni? Dia suka dia tak semayang. Itu, tapi dia semayang. Dia tak mau tegah kalau dia tak semayang. Tak apa, dia ambil gengan tentang semayang. Itu nama dia tak ada karamah. Walaupun dia semayang. Macam kita budak-budak dulu semayang. Semayang juga, curi buah durian, curi buah manggis, curi juga. Itu tak ada karamah. Orang laki-laki, dia yang ada karamah, dia ada bini, dia tunaikan tanggungjawab bini dia. Nafkah, zahir, batin, makan, minum. Pasal karamah tu kata, kewajipan, tunaikan. Itu karamah. Isteri kita juga. Itu karamah orang yang semayang. Orang yang tak semayang saja je, gasak lah dia. Mujur lalu melintang sapu. Itu sebab orang yang semayang ini menegah kemungkaran. Sebab itu innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Semayang ni boleh menegah keburukan dan kemungkaran. Siapa yang tegah tu? Karamah yang ada dalam diri kita. Ada faham? Siapa yang beri karamah tu? Allah. Sebab apa dia bagi? Kerana awak buat semayang dengan sempurna. Faham makna dia, rokok dengan betul, tak tinggalkan sunat abad, tak tinggalkan sunat hayat, buat semua. Baru dapat karamah. Kalau kita semayang tak rajin, tak baca surah, tak dapat karamah. Kerana surah tu sunat hayat. Semayang tak baca kunut, payah nak dapat karamah. Buat semua sekali sunat abad dan hayat. Kerana mari saya dah ajarkan bahawa semayang ini rukun-rukunnya ibarat kepala. Betul? Sunat abad ibarat apa? Sunat abad ibarat apa? Anggota, tangan, kaki, badan. Kan umpama perempuan yang nak diserahkan pada sultan. Betul tak mari saya cakap? Ada cakap tak? Yang ada pula sunat hayat dia seperti bulu badan, hiasan. Bulu rambut, bulu ketiak, itu hiasan badan. Jadi kalau awak semayang ada rukun cukup, kepala ada, tapi sunat abad awak tak buat. Tahiyat awal tak buat, kunut tak buat. Jadi ibarat semayang awak tu tak ada anggota. Faham tak? Surah sunat hayat. Rugi juga. Tetap rugi. Dalam semayang tak kira semayang fardu dan semayang sunat, kecuali semayang yang terlampau sangat nak buang air, atau semayang dalam keadaan orang belajar ni, dan dia nak cepat nak belajar, dia semayang doa iftitah dia tak baca, surah tak baca, itu boleh. Atau semayang imam tengah baca khutbah, dia datang masuk masjid, dia semayang ringkas sunat tahiyatul masjid, itu dibolehkan. Faham? Kalau sesajanya tak boleh. Faham tak ni? Kerana kita semayang Allah, tiba-tiba
Lepas suratul lazi rasa nak kentut sangat, tak payahlah baca surah. Faham tidak? Itu dibolehkan. Itu jarang berlaku. Faham tidak ni? Faham tak? Faham Kalau itu buat. Kerana sembahyang sunat ni dan fardu semua sama dia punya. Sunat abaat, sunat hayat dia sama. Tak ada sembahyang sunat, tak ada sunat hayat, tak ada. Ada. Jadi buat. Itu yang paling bagus lah. Kalau tak buat sah juga, tapi kurang sempurna, takut tak dapat karamah. Kerana dia tak sayang sembahyang, dia tak dapat kemuliaan. Kita tak sayang bini kita beri dia nasi ikan kering, sayur tak pernah buah-buah, tak pernah beri berjalan, tak pernah bawa. Sayang dia tak sama. Betul tak? Tak sama. Kalau kita belikan baju gini-gini, mana kemuliaan dia tu lain pada kita. Faham tidak? Laki awak belikan sok sedap, tentu awak masak. Ni kalau dia beli ikan kering kan apa nak masak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Aku belum minum air lagi tadi. Orang rumah tak apa sihat, terus jalan dapat pula air ni. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Beli kuih tengah jalan, air tak ada. Makan dalam kereta. Itulah. Bini ni kau dah sakit, baru tahu susah. Kalau baik kau main kadang-kadang. Betul tak? Kita kena basuh pinggan, kena angkat pinggan. Baru tahu. Kena basuh baju, keluarkan baju dalam mesin. Tangan pendek pula, baju banyak. Ya Allah. Terpaksa manjat kursi pula nak keluarkan. Bini kita tinggi panjang macam kiah tu. Senang dia celuk je gitu. Kita pendek disuruh buat, tolong keluarkan baju. Allahumma. Keluarkan juga. Dia ketawa kita. Ambil kursi tak sampai, ambil jugalah. Baru tahu tu saya cakap. Tapi tak apalah mudah-mudahan Allah beri kebaikan. Baik. Karamah, ingat, karamah satu makhluk yang Allah campakkan dalam hati orang yang sembahyang. Pertama awak ingat tu. Faham? Karamah ni dia satu makhluk yang menyuruh kita kebaikan, menegah kemungkaran. Jadi siapa yang tegah bukan awak. Karamah yang dalam diri awak tu awak boleh sebut. Faham tidak? Dia yang menggerakkan awak. Itu dia. Karamah bagi orang yang bersemayang. Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ni seorang ulama dia yang ulama di Basrah sana di Iraq. Tu tak payah tuan nak tengok bawah tu 49 tu. Hasan Al-Basri. Hasan bin Yasir Al-Basri Abu Sa'id tahun 110. Baginda seorang tabi'in. Nabi, Rasul, sahabat, tabi'in. Selepas sahabat 100 tahun. Jadi dia dalam zaman 200 tahun selepas Rasulullah. Kemudian dia jadi imam penduduk negeri Basrah, Iraq. Alim umat di zamannya. Dia yang paling alim. Salah seorang ulama fiqh yang fasih serta berani dan kuat beribadat. Dilahirkan di Madinah. Membesar di dalam pemilihan Ali bin Abi Talib. Jadi Ali bin Abi Talib jaga dia zaman dia. Itu dia Hasan Al-Basri ni. Seorang wali pula tu. Jadi dia menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Dia kata aku dengar Nabi pernah cakap. Nabi kata bagi orang yang bersemayam itu ada 3 karamah. Bagi orang yang bersemayam itu ada 3 kemuliaan. Bukan sahabat cakap, Nabi cakap. Hasan Al-Basri menyampaikan saja kepada kita bahawa aku dengar kata dia Nabi pernah bercakap orang yang sembahyang itu ada 3 karamah. Sembahyang yang sempurna lah, sembahyang yang betul. Jadi kita fikir kalau aku sembahyang tapi karamah tak ada, menunjukkan sembahyang kita tak betul, tak sempurna. Contoh, kita sembahyang tak faham makna, faham tak? Tak datang karamah. Begitu faham, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini engkau ya Allah aku sembah, engkau ya Allah aku minta tolong. Berasa tak hati tu? Tu karamah tu datang. Tanya susah, ya Allah ya Tuhanku. Karamah tu kita berdoa pada Allah. Tak ada pergi bomo sana bomo sini, tak ada. Pada Allah dulu baru usaha. Sakit ya Allah ya Tuhanku. Akhirnya kita berubat. Pasal karamah tu suruh kita dekat dengan Allah dulu.
Faham tak tadi? Itu kan dia karamah. Apa tiba dapat satu ujian daripada Allah, kata gini-gini. Allah dulu nak sakit ke binsa. Allah dulu. Ya Allah Tuhanku, aku terima musibah ni. Ya Allah, kau gantikanlah dengan yang baik. Itu maknanya kita orang semayang ada karamah. Orang tak ada semayang, hati sakit aja awak ni, menyusahkan orang. Itu dia semayang, habis semayang dia tak ada karamah. Sebab dia tak semayang, tak faham makna. Kan main bacaan adalah tadabbur kan. Tadabbur faham makna semayang. Itulah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang mementaskan alam. Sekali tiba-tiba kita jemur-jemur baju, hujan. Basah baju. Celakanya hujan. Padahal Allah yang perintah hujan tu. Allah memerintah sekalian alam dalam semayang. Baru kita ada karamah. Hujan lebat baju. Alhamdulillah. Basah baju aku. Kita pun usaha jemurkan tempat lain. Contoh dapat pahala tak? Itu nama karamah. Dia orang semayang ni lemah lembut. Bagus orangnya. Dia didik kita betul. Kemudian pula hujan dia. Besok lusa panas saja. Nak kopak kepala. Panas betul. Itu orang semayang tapi tak ada karamah. Pada karamah, alhamdulillah, itu hari dapat sejuk. Ini hari panas pula. Gitu. Hujan pula sikit aja hujan. Dah lama tak hujan sikit. Kimaknya sikit je hujan dah berhenti. Rupanya orang ada semayang, hujan ni Allah nak menyiram pokok-pokok saja. Bukan nak bagi kau puas, bagi pokok-pokok dulu. Lepas tu pokok besok hujan beri kau pula. Lepas tu orang ada karamah. Berfikir macam tu. Karamah tu yang ngajar dia benda yang baik. Faham? Tiba-tiba kita pula ambil uduk. Lepas tu kentut pula. Allah, kita kata. Ambil uduk lagi. Dah pakai telkung, dah siap. Kentut lagi. Dah mula dah marah. Tu karamah. Orang tak ada karamah. Pakai lagi, ambil uduk lagi. Usalli. Jadah punya buntut, sial punya buntut, tak guna punya buntut. Lama-lama besok tak boleh berak. Macam? Itu orang tak ada karamah. Kalau ada karamah, alhamdulillah. Allah keluarkan penyakit daripada buntut aku ni. Mudah-mudahan aku uduk lagi, aku dapat pahala lagi. Kentut lagi, sakit hilang lagi. Ambil uduk lagi, dapat pahala lagi. Ini orang ada karamah. Pendidik dia ngajar kita, mendidik kita jadi orang yang takwa. Faham tak saya cakap? Jadi awak buatlah macam sampai karamah. Ini karamah ni. Tapi semayang nak betul kia, nak betul faham makna dia, semayang dengan bersih, cukup, peraturan rokok dia betul, iktidal dia betul. Mari rokok dengan tasbih jangan campur. Allahu akbar subhanallah. Tak boleh Allahu akbar dah diam baru baca tasbih. Faham tak? Dah habis baru iktidal. Baru dapat karamah. Ini baca bismillahirrahmanirrahim. Macam mana nak dapat karamah? Makna tak faham tu bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi amat mengasihani. Kita lepas semayang ada orang tu ikuti satu pinggan. Alhamdulillah. Nah orang pula bawa pula gua pisang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni gua pisang. Makcik, siapa nama? Saudah. Oh salah makcik. Gua pisang ni Asmah punya. Mana Asmah? Belakang. Jadah je kata dia. Itu orang tak ada karamah. Kalau ada karamah, ya Allah aku dapat tengok gua pisang. Walaupun aku tak dapat makan, dapat tengok. Alhamdulillah. Ini orang ada karamah. Orang belakang pula, budak cakap, tadi saya dah sampai rumah depan kak. Rupanya salah nama. Dia kata kak, orang tu nak makan. Sian orang depan tadi dah tengok pun. Mat, ambil bergantung makcik. Dapat tak dapat? Itu karamah ni tadi. Awak belum tua, awak tak nampak. Awak dah semayang betul-betul, nak nampak, faham kat makna-makna dia, memang nampak. Karamah semayang. Betul orang semayang ni menjadi pengetuk pintu surga. Betul anak-anak suruh semayang. Jangan ada awak beranakkan anak nak kopak kepala katil. Betul tak? Tiba-tiba anak tak semayang, tak sedih awak? Tak sedih ke? Ada 9 anak seekor pun tak semayang. Masya Allah. Besok akhirat bangun pada masa jadi babi hutan. Tak sedih? Anak kerja apa dalam dunia? Engineer, doktor, tapi tak semayang. Bangun akhirat jadi babi hutan. Na'udzubillah. Begitu tinggalkan anak yang semayang, setiap waktu sampai pahala pada kita.
Kalau 9 anak, 99 orang pahala semayang sampai pada kita. Satu waktu, setiap waktu besok. Kalau kita mati dululah. Macam kita ni, kita semayang, kita belajar, pahala sampai pada mak bapak kita. Kalau kita jadi anak yang saleh, yang baik. Betul kita kena ingat, kalau kita semayang insya-Allah karamah ni beralih, berpindah kepada anak-anak kita. Dengan sebab kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Awak semayang, awak tak suka anak awak tak semayang, betul tak? Itu karamah awak tadi, marah dia tak semayang. Awak tak suka anak awak buat benda tak senonoh, tak suka awak. Awak tak suka anak awak tak tutup aurat. Tapi kalau mak yang semayang juga tak ada karamah, dia biar anak dia suka hatilah. Semayang. Tak tutup aurat, alah besok dia dah besar, dia tahulah itu dia tak ada karamah. Jadi rugi orang yang semayang. Pasal bermula pada semayang dia tak sempurna. Itulah dia. Sebab itu dia suruh kita dah belajar main kesempurnaan semayang. Saya dah ajar kan. Baca balik kat rumah, tengok balik macam mana rokok yang sempurna, i'tidal yang sempurna, duduk antara dua sujud yang sempurna. Faham? Baik. Ada 3 perkara kata Rasulullah. Pertama, bertaburan kebajikan mulai dari langit hingga ke atas kepalanya. Mana ada? Awak nampak tak? Orang semayang, ustaz kata, Nabi kata orang semayang ni satu kebaikan bermula dari langit hingga ke atas kepala dia. Nampak? Kebaikan tu nampak tak? Ada. Lepas semayang aja raba. Ada duit, ada buah kacang, raba lagi, ada gula hek, ada? Tak ada pun. Tapi Nabi cakap kebaikan bermula dari langit atas, dari Allah. Langit ni Allah hingga ke atas kepala. Mana orang yang semayang tadi, dia boleh berfikir benda yang baik, benda yang tak baik. Nampak? Itu nama kebaikan bertabur atas kepala ni. Dia boleh fikir buat benda baik ke benda tak baik. Ni orang semayang. Faham tak tadi? Itu datang daripada mana tu? Allah tabur ke atas kepala kita. Banyak. Tabur ni mana banyak. Benda asal benda mungkar awak nampak, benda baik awak nampak, benda mungkar awak nampak. Mana awak mampu untuk menegah kemungkaran. Awak kenal mana buruk, mana baik. Pasal awak semayang. Tak percaya, kawan awak ikut jantan tu. Jantan tu lelaki orang tu. Berbual, dia tu tak semayang. Mesti ujung ni kita mesti cakap, dia tu tak semayang. Betul tak? Nampak orang lelaki berjudi ke apa, bawa bini orang ke apa, dia tu tak semayang. Kalau dia semayang kan dia takut, bawa sekali dua kali takut, tobatlah. Dia semayang. Faham? Budak tu ikut jantan, bawa jantan depan mak dia, naik motor berpeluk-peluk kat mak dia, senyum je kat tangga. Agaknya mak dia tu tak semayang. Pasal apa? Kita tahu karamah tu tak ada. Allahu Akbar. Jadi awak dah dapat belum karamah ni? Saya tanya, awak dah dapat belum? Dapat tak pada awak? Dah ada tak, banyak sikit ada tak? Alhamdulillah. Jaga jangan riak, jangan megah, kerana karamah ni pemberian Tuhan. Faham tak ni? Ni belajar ni bagus, bukan tak belajar. Sebab tu jangan duduk rumah, belajar. Tidur-tidur dekat belakang tu, nganga, tidurlah, tapi belajarlah. Jadi orang tanya, pertama karamah ni apa? Bertaburan kebaikan daripada langit, daripada Allah atas kepala kita. Tabur ni banyak. Tabur tu tak tabur? Tabur beras banyak tak? Kalau sebiji baling beras, kalau segenggam tak tabur. Banyak perkara kepala kebaikan ni boleh menegah pada keburukan kemungkaran. Anak tak betul, orang tak betul, benda haram, benda gini, semua kita boleh betulkan. Atau bertaburan kebajikan. Kita nampak ni baik, nampak kelas agama baik, nampak sedekah baik, nampak jiran tetangga hasad dengki tak baik, silaturahim baik. Tu kebajikan semua tu. Jadi kebajikan ni yang baik dan yang tak baik ni dua-dua kebajikan. Yang baik kita ikut, yang buat, yang tak baik kita tegah. Itu nama kebajikan. Sebab itu menegah mungkar ni dapat pahala. Buat baik pun dapat pahala. Faham? Itu sebab ini banyak betul orang yang semayang ni dia aktif. Mana tempat baik dia pergi. Mana tempat tak baik dia jangan. Contoh, nampak orang kerja kahwin dia datang tolong gini. Contohlah orang dulu-dululah pasal dia semayang. Nampak orang buat tak baik, jangan buat tak baik gini. Dia bangun satu kampung tegah mungkar.
Itu nama satu kampung tu orang semua. Orang sembahyang. Tak ada diam nampak satu kampung tu ada orang berzina orang apa. Tak ada, dia hal dia, kita hal kita. Itu karamah tu tak ada. Orang ke kampung tu banyak yang sembahyang, banyak tak sempurna. Pasal tak ada karamah. Orang dulu nampak. Orang jantan pergi rumah orang perempuan aja dikepung ni rumah tu. Orang dulu betul tak? Dia bantai ni orang tu sampai macam tu. Saya ingat dulu berkawan-kawan, satu orang dia pergi rumah saudara saya perempuan. Ni orang lelaki ni bawa teksi. Macam mana musim malam raya pula tu dia pergi. Budak tu pakat, bapak dia tengah buat dodol. Dodol panas-panas tu sapu dekat steering dia. Sama tempat duduk dia. Dodol cair tu sapu. Agak dia nak keluar pada rumah tu, jam tu kita sapu. Rumah dia jauh ke dalam sikit tu. Sapu lepas tu kena nyorok. Dia buka betul lepas duduk. Aduh, kata tengok tangan dodol. Macam. Terus kurang-kurang berani macam tu. Taubat dia tak datang lagi. Padahal ada orang yang ganggu dia. Ni kalau kita diam je. Siapa yang ganggu tadi? Bukan budak tu, karamah yang ada pada budak tu yang sembahyang. Orang tu kata, kau tampal duduk. Dia rasa tadi. Itu kurang-kurang dia beri amaran pada kemungkaran. Sekarang mana ada? Tak ada. Kau gasak, kau nak manjat rumah janda, manjatlah dia sebelah. Jangan kacau orang, jangan kacau hal orang. Itu orang tak ada karamah. Mana kita membiarkan kemungkaran. Kalau ada karamah, beritahu ketua kampung, beritahu dia lah. Macam itulah sekurang-kurang kita tak ada daya. Tapi karamah kita tadi bertabur. Fikir macam ni, fikir macam ni. Mana sentiasa berfikir. Alah, aku tak boleh buat apa-apa. Benar. Kita ada pakcik, ada tok penghulu, beritahu gini-gini. Itu karamah tu tadi bergerak. Faham tak? Itu nama dia bertaburan. Tak dapat gini tak dapat. Macam dia juga bela anak dia. Anak dia susah bela gini. Dan lama anak sakit jadi baik. Itu karamah bagi orang yang sembahyang. Allah beri dia bertaburan kebajikan ke atas kepalanya. Faham tidak? Mana boleh berfikir tentang keburukan dan kebaikan. Faham? Itu satu karamah. Awak dah boleh fikir tak? Mana baik, mana tak baik? Daripada kepala daripada hati. Ni dia. Hati tadi dengan sebab khusyuk sembahyang, Allah taburkan kebajikan. Itu nama dia karamah. Satu karamah iaitu kebaikan yang lahir daripada pemikiran kita, yang melakukan amal makruf nahi mungkar. Itu nama dia kebajikan yang bertaburan di atas kepala daripada langit. Faham tak ni? Yang kedua, para malaikat mengelilingi kita mulai dari dua kaki hingga ke langit. Apa maksud ni? Malaikat jaga kita ni, dia keliling kita. Pergi mana-mana malaikat jaga, daripada kaki sampai mana. Segala kemungkaran tu nak masuk, tak dapat masuk. Faham? Mari kiyah, kita jalan kiyah. Marilah. Aku ada laki. Laki kau dah tua, pedulilah dia. Tak boleh lah. Itu nama karamah sembahyang tadi. Duduk. Menegah. Pasal malaikat jaga kita daripada kaki tadi sampai kepala kita, sampai ke langit. Faham tidak? Hingga syaitan-syaitan pun tak boleh ambil kita punya pahala. Ikhlas kita sembahyang kepada Allah Ta'ala. Sampai ke langit amalan kita. Sampai kepada langit ketujuh sana, tempat simpan pahala. Pasal ikhlas itu tadi. Itu nama dia karamah yang kedua. Para malaikat menjaga kita dari dua kaki hingga ke langit. Mana benda-benda yang maksiat ni tidak akan sampai kepada kita. Faham? Tak akan sampai. Itu dia kadang dijaga oleh para malaikat, termasuk juga bala bencana. Mudah-mudahan orang yang sebab ini Allah Ta'ala lepaskan daripada bala. Dia digigit binatang-binatang bisa. Mana kemalangan-kemalangan dia empat pokok dan sebagainya. Mudah-mudahan tak akan berlaku. Faham ya? Itu yang kedua. Yang kedua, para malaikat menjaga kita, mengelilingi kita daripada kakinya hinggalah ke langit. Dia jaga amalan kita, dia jaga. Sehingga amalan kita tak boleh dicuri oleh syaitan. Maknanya amalan kita syaitan curi macam mana? Dia jadikan hati kita ni tak ikhlas dalam ibadat. Itu cara syaitan nak curi amalan. Awak belajar, dapat pahala, duduk 1 saat dapat pahala sembahyang sunat 1000 rakaat. Tiba-tiba syaitan curi.
Setan curi macam mana? Penat lah, lambat no lah ustaz ngajar, macam-macam gelesir sana. Itu setan curi, amalan dia curi. Itu orang tak sembahyang. Orang sembahyang dia tahu dia belajar, tekun dia belajar. Maknanya Allah jaga dia, malaikat jaga amalan dia tidak dicuri oleh syaitan. Jadi amalan dia sempurna. Contoh, faham tak? Syaitan ni dia curi amalan, bukan dia ambil, dia goyang hati kita hingga tak ikhlas dalam buat ibadat. Faham tak? Kerana sembahyang nak cepat. Itulah. Itu setan pandai. Kalau ambil uduk, kadang telinga dia tak basuh. Sunat, itu setan pandai curi. Curi kita punya amal. Curi kita punya amal. Dia tak beri kita macam itu. Baik. Jadi orang sembahyang tadi, insya-Allah tak ada macam tu. Tak ada timbul niat-niat dia fikir-fikir macam tu, tak ada. Sebab malaikat mengelilingi dia, jaga dia daripada gangguan-gangguan syaitan yang boleh mengurangkan amal ibadat dia kepada Allah. Berpunca ikhlas dia kepada Allah. Dan yang ketiga, dan mereka menyeru. Karamah ni berkata, kalau seorang hamba dan orang yang bermunajat itu mengetahui, maka dia tidak akan berpaling daripada Allah. Jadi jikalau seorang hamba dan orang yang bermunajat bersemayang itu tahu, maka dia tidak akan berpaling daripada semayang. Mana kalau dia tahu karamah ni tadi ada pada dia, dia tidak berpaling daripada meninggalkan semayang. Macam tadi lah saya cakap, tetap kita nak semayang. Allah dah lambat semayang mesti kita buat. Hati kita tahu bahawa dia tidak akan mau berpaling daripada meninggalkan sembahyang. Itu karamah yang ketiga. Mana dia menjaga kita daripada meninggalkan sembahyang. Faham tidak? Macam saya misalkan tadi pergi rombongan, dan habis asar, orang diam, bangun satu orang. Kita ni dah nak asar, belum sembahyang asar, kata dia kan. Berhentilah, cari tempat. Itu orang ni karamah dia. Kalau seorang hamba dan orang yang beriman itu mengetahuinya, dia tidak akan berpaling. Jadi dia tahu, siapa yang tahu karamah itu tadi, dia tak akan berpaling daripada sembahyangnya. Dia tak nak meninggalkan sembahyang. Itu karamah. Karamah dia tu seolah-olah seorang hamba. Dia kata jikalau seorang hamba kita ni dan orang yang sembahyang itu mengetahuinya, tahu dia tu ada karamah, mengetahuinya, maka dia tidak akan berpaling daripada sembahyang. Kalau kita tahu, maknanya karamah tu tadi, nak tahu dia, dia tak akan meninggalkan sembahyang. Itu karamah. Faham? Seorang tadi kata, qada adalah, itu sembahyang dia tak ada karamah. Kerana berpaling pun tak apa, qada pun tak apa. Tapi orang yang ada karamah, dia tidak akan berpaling daripada sembahyang. Siapa yang tak bagi tadi tu? Itulah karamah. Jadi jikalau seorang hamba itu dan mereka menyeru, kalau engkau tahu, kalau seolah-olah lah, jikalau seorang hamba dan orang yang bermunajat bersemayang itu mengetahuinya, maka dia tidak akan berpaling daripada semayangnya. Kalau dia tahu betul-betul dia tu ada karamah, karamah itulah yang menegah kita daripada tak mahu meninggalkan semayang. Jadi awak dah tahu belum sekarang? Tahu tak karamah tu ada pada awak? Tahu dia macam mana? Kalau awak tak mahu meninggalkan semayang, itu karamah dia tu. Faham tidak? Faham? Itu karamah. Dah tahu, itulah karamahnya. Tak belajar sayang, dari nak belajar lambat-lambat pun tak apa, nak pergi ke hujan. Itu karamah tu tadi, menyuruh kita buat kebaikan. Kalau orang yang tak ada karamah, dah hujan tak payahlah. Kalau tak hujan aku tak pergi, lagi hujan lagi aku tak pergi. Itu tak ada karamah. Faham tidak? Itu tak ada karamah. Jadi karamah inilah kita minta kepada Allah, supaya orang yang sembahyang ni dapat wujud karamah dalam hati dia, dia dapat melakukan amar makruf, dapat menegah kemungkaran. Inilah ketinggian sembahyang, faedah sembahyang. Mana sembahyang yang macam mana yang ada faedah? Sembahyang yang sampai tahap mendapat karamah daripada Allah. Cuma jaga orang yang dapat karamah itu jangan riak dan takabur. Kawan boleh, alhamdulillah, kawan boleh gini, boleh kawan tak buat gini, tak gini, kawan memang baik tak baik. Semayang awak tu yang menegah awak, bukan awak.
Sebab itu orang tak semayang ni, dia melalu je, meluluh, mujur lalu, melintang sapu. Dia tak ada sifat segan. Dia tak ada sifat malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Nabi kata, iza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau orang tu dia tak ada malu pada dia akan buat apa yang dia suka. Dia tak ada malu. Pasal apa tak ada malu? Tak ada karamah. Faham tak? Pasal apa tak ada karamah? Dia tak semayang. Atau semayang dia tak betul. Jadi orang yang semayang ni, orang tak ada pun dia malu dengan Allah. Nak mencuri, malu dengan Allah. Nak hati nak hasad dengki dengan orang lain tak tahu, malu dengan Allah. Itu nama dia, karamah tadi. Jadi saya minta lah semua sekali kita dah dapat karamah ni, kita jaga karamah ni baik-baik. Mudah-mudahan sampai kita nak mati besok, dia duduk di tepi kita. Dia jaga kita sampailah kita masuk dalam lubang kubur. Dia ikut kita sembahyang ni tadi, dia duduk tepi kita. Lepas tu kita dimandikan, dia duduk. Kita disemayangkan, dia berdiri kat dia. Kita pergi ke kubur, dia duduk dekat kubur. Sampai dia masuk dalam kubur, dia kata, sekarang akulah yang jadi teman kau. Jangan kau susah, wala tahab wala tahzan. Jangan bimbang minah, jangan susah. Ana ma'ak, aku berserta kau. Pasal dalam dunia dulu, engkau serta aku. Sampai waktu kau sama aku, sampai waktu kau sama aku, sampai waktu kau sama aku. Tak pernah kau tinggalkan aku. Sekarang mana kau pergi, aku juga tak tinggalkan kau. Walaupun kau dalam kubur, aku menjadi teman rapat kau dalam kubur. Apa nak lagi tuan-tuan? Tengok orang yang mati tu seorang dalam kubur. Sedih kan? Bujur tengah rumah sebelum dibawa pikul, sebelum disembayangkan. Waktu dimandikan, tergolek-golek, ditelanjangkan orang, diraba orang saja je dia. Lepas tu dikapankan, cantik rupanya, bawa dalam tongkat dia, masuk pikul, bawa kat kubur, masuk, letak tepi kubur. Kubur tu berkata, sepolan bin sepolan, aku ni tempat yang gelap. Kata lagi, aku ni tempat yang lubang yang sempit. Berkata lagi, aku ni tempat makanan, cacing-cacing, tempat makanan tubuh badan orang yang mati. Takut tak kita? Tapi orang yang ada karamah tadi, sembayang dia ikut, la tahab wala tahzan. Mamat, Mina, jangan takut, jangan gentar. Ana ma'ak, aku serta kau. Jadi ada teman. Itu belum lagi bangun di padang bangun padang mahsyar. Bangun pada masa dengan pakaian yang cantik berwah. Begitu besok. Tak ada seperti babi hutan. Jadi kita ni hidup panjang tuan-tuan, bukan hidup dunia habis gitu aja mati, tak. Hidup mati beratus tahun, kita bangun balik semula besok. Bangun besok Nabi kata dalam rupa yang asal. Kalau pendek-pendek lah macam saya ni. Kalau gemuk-gemuk lah. Kalau panjang macam Kiah, bangun panjang lah besok. Dia tak berubah. Rupa macam rupa dalam dunia. Faham? Cuma hiasan amal tu aja. Itu sebab kita jangan sombong dalam dunia, jangan sombong. Orang yang semayang, jangan sombong, bongkak, takabur, hasad, dengki, jangan ada. Baik. Dari 3 karamah orang yang semayang, saya ulang. Pertama, Allah mentaburkan kebaikan mulai dari langit hingga ke atas kepalanya. Jadi kebajikan tu bukan dekat campak gitu aja. Daripada langit yang jauh tu turun. Mahal tak benda tu? Mahal tak? Kebajikan tu mahal. Mahal macam mana? Hingga dia boleh menyebabkan kita dapat beli pahala. Nampak anak tak sembahyang, kebajikan ni tegur. Mamat, sembahyang. Itu karamah. Jadi dapat pahala tak kita? Itu boleh beli pahala. Duit tak boleh beli pahala. Ni beli pahala. Nampak orang susah, kita zakat, kita sedekah. Karamah tu suruh. Itu tadi, dapat pahala. Jadi karamah ni boleh mengkontrol semua apa yang ada pada kita, yang menyebabkan kita dapat pahala daripada Allah. Sian ustaz tak ada air, bawa air. Itu karamah tu. Faham? Kalau tidak, aku je bawa, orang lain tak bawa, malas aku. Bukan aku seorang yang belajar. Aku dan jarang tadi, tak payahlah bawa. Tak boleh, itu karamah. Yang tak bawa pula, alhamdulillah ustaz dapat air. Ini tidak comment action Kiah, saya bawa ke ustaz air je. Dah itu pula, itu karamah dia tak ada tu. Itu karamah tak betul. Kalau karamah betul, alhamdulillah Allah beri ustaz air. Syukurlah. Awal pun aku tak bawa, tapi aku gembira nampak kawan aku bawa beri ustaz. Itu karamah. Baik tak baik?
Ini action betul dengan tapawir dia ke main. Dia beri dalam botol sudahlah. Action, awak sak lain-lain. Itu pasal semayang awak tak betul, hati awak tak betul. Itu nak buang tu tadi. Jadi kebaikan tu tadi bukan kebaikan, kejahatan yang bertabur. Itu orang tak semayang. Bila orang semayang nampak je orang buat baik, alhamdulillah. Betul tak? Nampak orang tu durian digugur, beri orang sebelah. Kita dia tak beri. Alhamdulillah, dapat orang tu berasa durian kau. Kan kita, aku suka walaupun aku tak beri kau, tapi orang lain beri kau, mudah-mudahan aku pun dapat pahala. Macam tu. Ini kimah ni diberi dia, aku tak diberi. Jadah hanya tadi. Habis tu karamah tak ada tu tak ada karamah. Jadi orang ada karamah ni hidup dia suka je naik, walaupun dia tak dapat senang. Orang lain senang dia suka pasal dia tahu. Dia suka pada nikmat Allah, walaupun pada orang lain dia dapat pahala. Faham? Nampak anak dara orang tu dipinang orang. Anak dara tu pula sombeng pula tu. Laku pula ada orang tak. Anak dara kita kahwin comel, bedak tiap hari keluar jalan. Boleh tak laku? Jadah hanya sombeng pada orang nak. Anak aku jadi cantik, orang tak nak. Besok baik kau sombeng lah, lagi bagus. Sombeng kan anak dia, lagi tak laku. Jadi kita kena fikir orang sembahyang ni. Allahu Akbar. Faham tak? Kadang orang sembahyang kata contohlah, hujan tadi hujan. Kita sembahyang, hujan. InsyaAllah sekarang sampai sana berhentilah hujan. Betul-betul sampai pagi Samsu hujan dah teduh. Sekian-sekian. Alhamdulillah. Faham? Hujan orang tak datang, kimak murid aku ni malah nak mampu. Tak boleh. Itu semua sekali dah semua kerja Allah Ta'ala. Cuma kadang berfikir kenapa murid ni banyak tak datang. Itu lain, itu fikir lain, itu tak ada menyumpah. Kenapa agak-agak ni punya ada sakit Ustaz, itu gini. Macam tu lain itu lain. Jadi yang kedua, para malaikat menjaga kita dimulai dari dua kaki kita hinggalah ke langit. Semua kaki, tangan, anggota semua dia jaga. Hingga tangan takut nak buat maksiat, kaki takut buat maksiat, kepala, mata takut semua nak buat maksiat kerana sembahyang. Katalah kita ni orang jantan, nampak orang sebelah mandi telanjang, kita kena aku sembahyang. Karamah tu tegur, kau sembahyang kau tak malu ke? Karamah tu tadi. Nampak tak tu? Karamah tu tadi dia menegur anggota kita. Jadi malaikat kawal anggota kita ni daripada kaki sampai tangan, mana-mana mata, kepala, telinga semua tak berani buat maksiat. Kawal hinggalah amalan kita tu naik ke langit. Faham tak? Kalau yang ikhlas tadi semua naik ke langit. Dia belajar, dia ikhlas. Malaikat kawal, dia datang ikhlas, belajar ikhlas. Amal ikhlas saja sampai ke langit. Lepas tu kita buat amal ni, langit pertama tanya, amal dia baik tak baik? Amal dia ni gini, yang ujung sekali langit yang ketujuh, amalan dia kata malaikat ikhlas ke tidak. Malaikat yang bawa kata ikhlas, simpan sana. Kalau tidak, balingkan balik semula ke muka kita. Faham tidak? Itu sebab tadi malaikat jaga kita sampai amalan kita naik ke langit. Macam mana? Amalan kita ikhlas. Pasal apa jadi ikhlas? Pasal karamah. Tak suka kita bermegah-megah. Kenapa boleh datang karamah? Kerana dia semayang betul, dia semayang sempurna. Jadi punca kebahagiaan kita hidup dunia akhirat adalah berpunca dari jauh mana semayang kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tidak? Baca semayang jangan cincai-cincai. Ambil uduk jangan cincai-cincai. Pakaian bersih jangan cincai-cincai. Semayang kalau boleh pada awal waktu. Mudah-mudahan barulah semayang ni datang zuk, rasa sedap, barulah dia jadi karamah. Begitulah tuan-tuan kita ingat. Yang ketiga, karamah ni menyeru. Kalau dia kata kalau hamba orang yang sembahyang itu tahu, maka tahu yang dia tu ada karamah di sisi dia, maka dia tidak akan berpaling daripada sembahyang. Dia tak akan meninggalkan sembahyang. Jadi awak sekarang dah tahulah yang awak tak nak meninggalkan sembahyang, kerana awak tahu karamah awak tu tadi yang menegah awak supaya jangan meninggalkan sembahyang. Dah tahu belum sekarang? Yang awak tak nak buat maksiat tu apa? Tahu karamah sembahyang tu tadi. Boleh menegah aku buat benda yang tak baik. Beg tangan kawan sebelah cece, duit ada 1,000. Orang ni dah balik, awak ambil simpan. Pasal karamah tu. Tapi kalau awak tak ada karamah, awak ambil duitnya, beg dia awak tinggal kat situ. Mampu lah kau besok. Tu orang tak ada karamah. Ada karamah dia wajib jaga. Cari orang hantar ke rumah dia dan sebagainya.
Itu maknanya beza. Orang yang ada semayang semua berpunca daripada semayang. Baik itu semayang mari tak sempurna, satu daripadanya faham makna dia, tadabbur dan amal apa yang kita tahu dalam semayang. Barulah dapat karamah. Jadi ulang balik terbesar kat rumah 12 perkara dalaman dan luaran. Supaya sempurna semayang kita, nanti kita dapat karamah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis siapa tak faham tanya bab karamah ni. Tak faham tanya, kita nak ulang, kita nak beralih tempat lain. Faham tak ni? Dah faham tak, kita beralih. Bismillahirrahmanirrahim. Jenis-jenis amalan sunat. Amalan dalam sembahyang ada wajib, ada sunat. Yang sunat ada dua. Satu sunat ab'ad, satu sunat hayat. Ingat, rukun-rukun qauli, fi'li ke qalbi seperti kepala. Sunat ab'ad seperti anggota. Sunat hayat seperti bulu hiasan. Jadi nak serahkan pada raja yang mana? Mesti yang ada bulu, ada anggota, ada kepala. Itu serah pada raja. Kalau serah pada Allah, lebih hebat daripada itu. Sebab itu semayang, jaga rukun dia, tunai sunat ab'ad, tunai sunat hayat. Ada faham tak ni? Sunat hayat ni walaupun ringan, tapi pahalanya besar. Contoh membaca surah, itu sunat hayat. Kalau kita tinggalkan sunat hayat ni, sengaja atau terlupa, tak kena sujud sahwi. Kerana ringan. Tapi kalau sunat ab'ad kita tinggalkan, kena sujud sahwi sebelum salam. Itu pun pahala dia besar. Contohlah kita baca surah Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf ada tu? Bismillah 19 huruf. Kalau sebelum semayang tak ada wuduk 1 huruf. Kalau baca bismillah nak makan, air semayang tak ada, dapat 190. Kalau ada wuduk dapat 25. Dalam semayang ada wuduk dapat 50. Setengah ulama kata 50 pahala. 50 pahala. Kalau kita baca kul saja. Bismillahirrahmanirrahim, lepas Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, kul. Allahu akbar. Boleh tak boleh? Boleh, tapi bodohlah kul saja nak buat apa? Kul huwallah tak baca. Kul Allahu akbar. Dia lupalah. Dah tua. Bismillahirrahmanirrahim, kul. Allahu akbar. Dapat pahala tak? Dapat 100. 2 huruf qaf dengan lam, kul. Tapi takkan tu je kita baca. Dah baca inna ataina, dah baca izazul, dah baca alam nasrah, baca lagi ayat sejadah. Banyak tak pahala kita? Tu nampak walaupun surat ayat tapi pahala dia banyak. Tapi orang banyak cuai kerana surah tak mau baca. Lepas tu sombong lah tu. Ada ustaz, dah dapat semayang dah untung. Semayang ni tak payah baca-baca surah, tak payah baca. Ustaz dah boleh semayang dah untung. Orang lain tak semayang pun. Semayang ni bukan untung aja. Tak tahu, ni modal aja sebagai seorang beriman kena semayang. Faham tak? Wajib, benda wajib, modal. Untung dia itulah yang sunat-sunat tu kita buat. Daripada semayang kita buat benda-benda yang baik, tinggalkan benda yang tak baik. Itu punya pahala dia. Dah modal tu pun kan tak sama seorang dengan seorang semayang. Nabi kata dia dapat 1/6, dia dapat 1/4, dapat 1/3, nak dapat 1/2 pun payah. Tahu tak? Sebab tu kena buat yang sunat-sunat dalam semayang. Bukan lama sangat. Kalau panjang sangat baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, jadilah setiap semayang. Kalau dah malas sangatlah, kalau dah malas sangat. Tapi takkan tu aje. Inna ataina izazu, bacalah mana-mana surah yang agak-agak pendek. Kalau malas nak yang perpanjangan tak baca. Itu dia. Jadi kita tengok. Sunat ni penting tak penting? Saya tanya awak. Contoh, awak minggu depan besok datang belajar, ajak kawan-kawan, saya ada jamuan nasi. Wah, macam-macam pun. Tak tahu Ustaz Sulaiman dia buat nasi. Nasi Ustaz Sulaiman mesti sedap tu besok. Lauk dia daging apa, masak merah ke apa. Ustaz Sulaiman, duit dia banyak ke tahu, 1 kereta duit dia. Padahal buah-buah dia bukan duit. 1 kereta. Sekali datang ramai-ramai, kawan-kawan datang. Mak dia pun diajak datang. Ustaz suruh bawa datang. Sekali datang tengok nasi bersusun di sana. Lepas belajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jemputlah makan.
Makan apa Ustaz? Cuba tengok. Saya cakap mari makan apa? Jamuan apa? Jamuan nasi. Engkau makan tak nasi je? Makan tak? Makan. Lauk tak ada makan. Terpinga. Lauk. Saya kata saya bukan cakap suruh makan lauk. Saya suruh makan saya tak bohong. Itu menunaikan kewajipan makan. Tak makan awak. Tanya lauk juga. Sembayang kita juga. Suruh sembayang. Memang tunaikan yang wajib. Yang sunat sebagai lauk dia kena makan. Barulah ada rasa. Betul tidak? Tahu. Makan kalau orang kahwin 8 jenis lauk. Dia tak dapat satu merongot. Kimak aja aku tak dapat. Apa tu? Udang besar tadi celaka betul. Di sebelah dia ada, sebelah kita tak ada. Kamain baru tak dapat udang seekor je kamain. Punya di Kemah kalau makan darah tinggi, tombang kat rumah orang. Itu pandai rongot. Tapi sembahyang macam-macam peluang Tuhan bagi, tak mahu buat. Macam-macam surah, ada yang panjang, ada yang pendek, tak nak baca. Baca pula Subhanallah A'la, Subhanallah Azim, sunat hayat. Baca pula kelang kabut. Subhanallah A'la, buih mulut baca. Padahal baca tu elok-elok. Saya dah terangkan. Sembahyang ni seperti makan dan minum. Makanan dia, rukun-rukun dia. Allahu Akbar. Itu makan. Dah habis makan, dah tumakninah, dah serah pada Allah. Ya Allah, aku ni rokok kepadamu, ampunkan dosa aku. Ya Allah, aku memuliakanmu. Ya Allah. Habis makan. Baru minum. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi. Elok-elok. Faham tak? Ini makan, minum. Makan, minum. Lepas tu minum pula. Cuba minum satu. Bacaan itu juga. Tu nama belajar makan dan minum jangan campur, baru ada rasa. Ustaz, Kia bawa apa? Air apa? Entah. Aku tengah makan kuih tadi, aku minum air. Aku tak dapat rasa air, aku punya air kopi. Kalau itu makan dah habis, baru minum air. Baru tahu ni air kopi. Faham tak? Sembahyang kita juga. Perbuatan dengan bacaan-bacaan jangan campur. Boleh faham? Allahu Akbar. Sunat maknanya buat dapat pahala, tak buat apa? Saya dah beritahu. Apa arti sunat? Kalau budak kecil dulu, sunat buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa-apa. Mampu kau tak buat. Kita dah tua tak boleh. Sunat buat dapat pahala, tak buat rugi. Kan dah belajar. Lagi lama masa, lagi rugi. Semayang 50 tahun, tak pernah baca surah. Dah belajar, rugi tak? Rupanya ruginya. Kalau tahu baca, Qul Huwallahu Ahad pun jadilah. Itu nama sunat buat dapat pahala, tak buat rugi. Lagi lama masa, lagi banyak rugi. Faham tak ni? Kahwin dengan lelaki 10 tahun, sekali pun tak pernah senyum, masam je. Rugi tak? Rupanya senyum dengan lelaki itu menghapuskan dosa-dosa kecil. Allahu Akbar. Ini tak pernah balik masam je. Jenis-jenis amalan sunat dan kepentingannya dalam sembahyang. Penting. Sunat ni penting tak? Pentingnya dalam sembahyang. Penting dia apa? Sebagai hiasan sembahyang. Sama ada anggota ataupun bulu sembahyang. Faham tak ni? Segala sunat itu adalah perkara-perkara untuk menyempurnakan sembahyang. Jadi kalau tak buat yang sunat, sembahyang tak sempurna. Tak ada lauk, makan tak sempurna. Tak ada kitab, belajar tak sempurna. Tak ada guru, tak jadi belajar. Ada guru, ada murid, tak ada kitab, belajar juga, tapi tak sempurna. Contoh macam itu. Faham tidak? Faham? Itulah. Ada ustaz, ada murid, ada cikgu, ada kitab, ada belajar, tak ada makan. Sempurna tak? Lepas ni balik semua tak ada makan. Sempurna tak? Sempurna. Kalau makan tu tak ada wajib. Tak? Maknanya nak sempurna lagi, masing-masing bawa makan. Lepas belajar, makan. Itu kalau nak sedap, tak nak sedap, tak usah bawa. Faham? Contoh aja, itu contoh. Ini kawan belajar tak sempurna lah. Kenapa? Ustaz Sulaiman tak bawa buah. Itu tak ada kena-mengena dengan belajar. Itu tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena.
Ia merupakan adab yang mesti dipelihara. Jadi sunat ni ada adab. Kalau makan nasi saja tak ada lauk, Ustaz Tekuh Hajar betul lah. Tak ada adab dia orang makan lauk tak ada. Betul tak? Betul tak ni? Pandai kau cakap. Duit banyak, jadah hanya tak ada adab dia kita makan nasi. Dia ingat kita ni ayam. Nampak? Padahal aku jemput makan nasi bukan makan lauk. Betul? Jangan kau kata tak ada adab. Yang mesti dipelihara supaya dinamakan orang yang memelihara akan semayang dan mengerjakan hak semayang. Jadi orang yang menjaga semayang ini, mana orang yang membuat amalan sunat, abad ataupun hayat dan mengerjakan hak-hak dia. Jadi semayang ni hak dia 3. 1, tunaikan yang fardu. 2, tunaikan sunat yang abad. 3, tunaikan sunat hayat. Itu hak semayang. Kalau awak buat fardu sama sunat abad saja, surah tak baca, tasbih tak baca, awak tak tunaikan hak semayang yang sempurna. Jadi lauk tadi hak awak. Saya tahu nasi saja, lauk tak ada, saya telah mengurangkan hak awak. Betul tak? Biasanya awak makan mesti adalah lauk. Lepas tu lauk ada, makan ada, air pula tak ada. Awak juga mengurangkan hak, saya mengurangkan hak awak. Faham tidak? Kerana hak makan tu ada nasi, ada lauk, ada minum. Padahal kalau ada nasi boleh makan, kurang hak lah. Nasi ada, minum ada, boleh makan. Lauk tak ada, boleh makan. Tapi hak dia kurang. Apa kalau hak kurang? Ustaz Sulaiman tidak menjaga ada adab memberi sedekah, ada adab jamuan. Tak ada. Biasa kalau sebut jamuan, ada makan, ada minum, ada nasi, ada lauk, itu jamuan. Betul tak? Semayang itu juga ada yang fardu, ada sunat abad, ada sunat hayat. Barulah semayang itu sempurna dan dikatakan awak orang yang memelihara semayang. Siapa pelihara semayang, Allah pelihara dia dunia dan akhirat. Ada faham tidak? Macam mana pelihara dunia akhirat? Orang semayang ini menjaga dia daripada buat benda yang tak baik. Selamat tak dia dunia? Selamat tak dia dari akhirat? Selamat tak? Itu dia. Jaga semayang. Baik. Sunat hayat. Sunat hayat ni, jangan. Tidak dituntut menggantikannya dengan sujud sahwi bagi orang yang meninggalkannya. Tahu sunat hayat, baca surah, angkat tangan ni Allahu Akbar, itu sunat hayat. Tasbih subhanallah azim, subhanallah a'la, itu sunat hayat. Kalau kita tinggal dengan sengaja atau terlupa, tak payah sujud sahwi. Sebelum memberi salam, payah sujud sahwi. Besok kita belajar sujud sahwi. Tapi kalau sunat abad, manakala sunat abad pula dituntut digantikan dengan sujud sahwi bagi orang yang meninggalkannya. Ada beza tak? Katakan awak tinggalkan, duduk tasyahud awal awak tak baca, 2 rakaat terus bangun dekat yang ketiga. Lepas baca tahiyat akhir, nak sempurna sembahyang, kita gantikan dengan sujud sahwi. Fil alamin innaka hamidum majid. Niat aku nak ganti tasyahud tahiyat aku tinggal tadi dengan sujud sahwi, bukan sujud kacang, sujud sahwun, sujud kerana lupa atau sengaja. Sujud 2 kali. Allahu Akbar, subhanaman la yanamu wala, nak pandai pun. Subhanaman la yanamu wala yashu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Allahu Akbar, Rabbi firli warhamni. Sujud lagi. Subhanaman la yanamu wala 3 kali. Lepas tu bangun, Assalamualaikum warahmatullahi. Faham ke? Assalamualaikum warahmatullahi. Itu sujud sahwi. Besok kita belajar sujud sahwi. Ni. Jadi sujud sahwi ni bagi orang yang meninggalkan sunat abad. Tapi kalau sunat hayat tadi dia tak buat, dia tinggalkan, tak kena sujud sahwi, kerana ringan. Tapi semayang dia tak sempurna juga kerana benda tu sunat. Sunat elok kita buat. Macam makan tak ada air. Nampak? Padahal dah kenyang tak? Ada lauk, ada nasi, kenyang tak? Tak ada air, tak sempurna. Minum air setangan je ada. Tak apalah. Kau tak percaya, kau dah terbelekik, air setangan boleh minum. Peduli kata dia, minum jugalah. Sama ada dengan sengaja atau terlupa. Tak wajib sujud sahwi. Kalau buat sunat. Dan ia terdiri daripada 8 perkara.
sebagaimana yang tersebut di bawah ini. Jadi sunat ab'ad adalah 8. Ini tahu. Sunat ab'ad ada 8. Dia bukan rukun. Sunat ab'ad yang mesti dikerjakan. Kalau kita tinggalkan dengan sengaja atau terlupa, maknanya sah sembahyang kita lah. Tak mesti dia sunat kita buat. Elok kita buat. Hingga kalau terlupa, sengaja disunatkan kita sujud sahwi. Kerana nak menyempurnakan sembahyang. Boleh faham Kerana dia ibarat seperti anggota sembahyang. Anggota satu badan. Sunat ab'ad itu ada 8. Satu, duduk bagi tasyahud awal. Tahu duduk? Duduk tasyahud awal tahu? Duduk tayat awal tahu tak? Tahu? Kalau awak tayat awal awak bersila, sah tak sah sembahyang? Awak boleh duduk, tapi awak tak nak duduk, awak bersila. Bersila macam ni. At-tahiyatu. Boleh tak? Boleh. Asal duduk. Asal duduk. Asal duduk. Asal duduk. Tapi tak dapat duduk sempurna. Kerana duduk bersila. Duduk tasyahud awal, cara dia duduk atas tapak kaki sebelah kiri. Betul tak? Itu duduk tasyahud awal. Duduk tu sunat ab'ad. Kalau awak bersila, kena sujud sahwi. Awak bersila tak apa. Jangan awak itu nama dia masih duduk lagi, tapi tak sempurna. Yang duduk yang sempurna, duduk atas tapak. Tapi kalau sakit, duduk macam biasa, tak apa. Tak dituntut sujud sahwi. Tapi kalau bercangkung, awak bisul, tak boleh duduk, cangkung, baca tasyahud. Itu kena sujud sahwi. Kerana bercangkung. Kerana duduk baca tasyahud awal itu sunat ab'ad. Faham? Duduk. Sama ada duduk macam duduk tayat awal ke, macam duduk tayat akhir ke, macam duduk bersila. Asal duduk, tak kena sujud sahwi. Faham tidak? Tapi kalau bercangkung, kena. Duduk atas kursi, tak kena. Tu kira duduk. Faham tak? Duduk atas pokok, banjir, dia sebab duduk atas pokok, tak kena. Macam dia duduk. Pada peluk je pokok tu, dia baca at-tahiyatul. Itu tak duduk. Itu kena sujud sahwi. Kalau duduk atas dahan dia, tak kena. Yang kedua, bacaan tasyahud awal. Tayat ada 2, tasyahud akhir, tasyahud awal, tasyahud akhir. Tasyahud awal sampai mana? Sampai mana tasyahud awal? At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai situ tasyahud awal. Faham tak? Tapi kalau awak baca sampai situ je, awak bangun, kena sujud sahwi. Kerana awak meninggalkan sunat ab'ad. Apa dia? Allahumma salli ala Muhammad. Biasa tasyahud awal mesti sampai ada sunat ab'ad dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faham? Jadi salawat atas Nabi dalam tasyahud awal itu nama dia sunat ab'ad. Yang ketiga, salawat ke atas Nabi selepas tasyahud awal. Selepas wa anna Muhammadar Rasulullah, salawat Allahumma salli ala Muhammad. Itu nama dia sunat ab'ad. Salawat ni dalam tasyahud awal jadi sunat ab'ad. Kalau tinggalkan sah sembahyang, tapi kena sujud sahwi. Kalau dalam tasyahud akhir dia jadi rukun. Kalau tinggal batal sembahyang. Faham baik-baik? Oi, faham? Kata tayat akhir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Batal sembahyang. Kerana selawat atas Nabi dalam tasyahud akhir tak ada. Jadi selawat atas Nabi dalam tayat akhir hukum dia fardu, wajib kerana rukun. Dalam tasyahud awal sunat ab'ad. Faham tidak? Faham? Itu beza. Yang keempat, berdiri bagi membaca kunut. Berdiri membaca kunut. Kita baca kunut berdiri. Tiba-tiba awak rokok. Subhana rabbil azimi wa bihamdi, subhana rabbil azimi wa bihamdi. Lepas tu Allahumma hdini fi man hadait. Itu kena sujud sahwi. Kerana baca kunut dalam tempat yang lain daripada berdiri. Faham tidak?
Walaupun awak bangun sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd, awak duduk atas kursi. Ini sebab awak boleh berdiri tapi awak sengaja duduk baca doa kunut. Itu kena sujud sahwi. Kerana awak baca doa kunut bukan berdiri sedangkan awak boleh berdiri. Kalau kita sembahyang memang tak boleh diri duduk, tu tak apa. Boleh faham? Ini sengaja nak duduk. Ada kursi sebelah, duduk. Allahumma dini. Tu kena sujud sahwi. Kerana awak sengaja tak mau berdiri. Faham tidak? Kemudian bacaan kunut dia tu. Bacaan kunut tu. Allahumma hdini biman hadait wa afini biman afait wa tawalla hingga akhir. Itu bacaan kunut. Macam biasalah, berbacaan kunut. Allahumma hdini biman hadait wa afini biman afait wa tawallani biman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini bi rahmatika syarr kama fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Itu maknanya kunut sampai situ. Wa sallallahu itu selawat tu ke atas keluarga Nabi selepas membaca kunut. Itu juga sunat abad. Ada tak selawat atas keluarga Nabi dalam kunut? Ada kan? Fa innaka taqdi wa la yuqda wa fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Kemudian wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu maknanya sunat abad. Selawat ke atas Nabi selepas, selawat ke atas keluarga Nabi selepas kunut. Nombor 7. Tadi selawat ke atas Nabi selepas kunut. Allahumma wassallallahu ala tu selawat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad, itu sunat abad. Yang keenam, yang ketujuh, wa ala ali Muhammad, atas keluarga Nabi dalam kunut juga sunat abad. Tengok betul-betul. Yang ke-8, selawat ke atas keluarga Nabi selepas tasyahud awal. Selepas tasyahud akhir. Dah sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, itu sunat abad. Jadi kalau awak ayat akhir sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sah tak sah? Sah. Tapi awak tak ada wa ala ali Muhammad, kena sujud sahwi. Itu dalam tasyahud akhir. Dalam tasyahud awal tak kena, memang tak ada wa ala ali, sampai salawat aja. Tapi dalam tasyahud akhir wa ala ali Muhammad jadi sunat abad. Kita Allah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tasyahud. Tasyahud awal. Tasyahud akhir Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu sunat abad. Sunat hayat dia wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, itu sunat hayat. Boleh faham tak? Wallah. Habislah, besok kita baca disunatkan sujud sahwi bagi masalah-masalah berikut. Jadi cukuplah sampai sini. Jadi ibu-ibu kita belajar tak boleh banyak-banyak sangat. Jadi ibu-ibu kena faham. Hari-hari tajuk kita dua saja. Satu, karamah bagi orang yang bersemayang. Yang kedua, jenis amalan-amalan sunat dan kepentingannya dalam semayang. Jenis-jenis kita belajar, dua jenis saja amalan-amalan sunat dalam semayang, sunat abad dan sunat hayat. Penting dia, kedua-dua ni menjadikan kesempurnaan semayang. Itu penting dia, faham? Kemudian sujud sunat abad dan sunat hayat. Sunat abad kalau kita tinggalkan dengan sengaja atau terlupa, sah semayang kita. Begitu juga sunat hayat. Tapi sunat abad kena sujud sahwi sebelum memberi salam. Tapi sunat hayat tidak disunatkan sujud sahwi. Tapi dua-dua kena buat. Kerana dua-dua menjadi syarat kesempurnaan semayang. Boleh faham tak ni? Jadi awak, saya nak tanya awak, sejak kita belajar kitab ni bab semayang awak ada rasa tak sedapnya semayang? Ada rasa tak? Itu nama dia karamah. Itu sebab jangan tinggal. Dulu tak belajar semayang kita, Allahu Akbar, kadang iktidal saya tengok dekat sini sami Allahu liman hamidah, bergoyang lagi Rabbana lakal hamd, tak sah semayang. Kerana makan dan minum dia campur, tak ada rasa. Cuba betul sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd, ya Allah aku memuliakanmu ya Allah, kemudian aku memujimu ya Allah, Rabbana lakal hamd. Itu baru minum. Sedap tak semayang macam tu? Ini sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd, hamd dah membaham dalam kepala kat bawah. Saya nampak kat Masjid Pek Raja ni lah, mula-mula saya
Belum ajar saya tengok perempuan-perempuan semayang qabliyah sebelum maghrib. Iktidal sami Allah, bergoyang lagi buntut punggung tu besar pula. Macam punggung kelapa sawit, sami Allah. Nampak dia punya tak berhenti tu, nampak sami Allah man hamidah rabbana. Aku nampak perempuan, lelaki aku tak nampak perempuan kat belakang. Aku ambil air semayang, aku tengok semayang. Boleh katakan 4-5 orang yang macam tu. Ramai. Sami Allah man hamidah. Mana apabila saya dah hajar, besok saya rana bagus dah semua. Sami Allah man hamidah. Lama sikit. Rabbana lakal hamd. Itu kelebihan kita belajar. Dapat mengubah sikap kita. Bukan kita belajar ni cikgu nak ngata kita, tidak. Nak tunjukkan kita mana salah, mana betul. Yang salah kita tinggal, Allah beri keampunan. Dengan syarat kita ambil yang betul. Faham tidak? Kan suka besok kita matilah. Bawa sembahyang yang betul, Masya Allah. Baru besok tiap cikgu Leman baru tahu. Dulu tak nak belajar. Jadi kalau awak tengok kelas saya Batu Pahat penuh ni perempuan. Mula sikit macam sekarang dekat 10 tahun saya ngajar penuh. Hari Khamis minggu pertama. Datin semua belajar sama. Hingga dia sama dia dah bagus, tak ada berbangga-bangga. Tapi semua ada kitab. Tak ingat saya ajar dia. Sekarang dah pakai kitab ini. Dah banyak kitab dah dia. Mana dia nak belajar tu, dia nak belajar. Dia dah tak heran lagi. Datang penuh datang. Itu sebab saya pun bawa buah laku juga. Pasal ramai. Tak ada duit pun hutang Ustaz, hutang kau. Kalau kau mati aku halalkan. Dah. Perempuan dia suka nak makan, ambil lah. Kau tak bawa dia bising pula. Ustaz bawa buah apa Ustaz? Tak ada apa-apa. Ada yang jahat pula tu. Buat dia lah. Kata dia, ada juga yang jahat tu. Dia boleh bergurau pula tu. Dia dah biasa dia bergurau. Tak apalah. Kita tak marah pun. Dia ketawa pula. Dah lama ngajar. Daripada muda sampai tu, sampai dah mati dah. Yang ada tu. Yang seorang tu dah meninggal. Asal saya ngajar. Lepas Ustaz. Ada ubi tak Ustaz kat kampung? Saya bawakan ubi. Asal saya ngajar dia mesti datang. Masuk kotak saya RM10. Janda tu. Tapi dia ada duit lah. Sedekah Ustaz untuk pahala suami saya. Tu tengok. Suami saya tak ngajar, saya marin Ustaz. Lama meninggal pun dia. Duduk depan belajar. Rupanya kali kaji, saudara saya juga. Tanya orang rumah saudara kita. Tengok sampai mati belajar. Waktu saya cakap terang, lepas semayang saya memang tak tinggal murid-murid saya dan guru-guru saya. Kalau awak mati pun jangan susah, insya-Allah pahala sampai. Kalau saya tak mati dululah, sampai pahala saya bagi. Awak pun gitu juga besok. Rata lepas semayang untuk guru-guru saya dan murid-murid saya. Kalau awak satu cikgu lah. Kalau tidak untuk guru saya dan saudara-saudara mukmin. Setiap lepas semayang baca macam tu. Khusus kepada kedua ibu bapa kita, jangan lupa. Baru dapat hidup mendapat kebahagiaan. Cukuplah sampai sini. Al-Fatihah. Tanda besok kita sambung sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang sebelah ni tajuk ni ada susah sikit, jadi baca dulu kat rumah. Yang ada kitab baca dulu pelan-pelan kat rumah baca dulu. Jadi 2 minggu lagi kita akan sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doakan apa tu anak-anak saya ada yang satu keluarga tu kena sakit COVID. Mudah-mudahan Allah beri dia kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Sebahagian daripada keluarga dia lah. Allahumma la tada'lana fi maqamina hadza zanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala maridan illa syafaitah wala maridan illa syafaitah wala maridan illa syafaitah wala hajatan ya laka ridha illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 32. Alhamdulillah. Bersama-sama. Alhamdulillah. Tak nampak awak? Ada.